Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada penonton setia untuk saluran Bernama. Terima kasih kami ucapkan kepada anda dan anda sedang menonton program Bernama 360 yang mana kita bincangkan tentang segalanya tentang apa yang dibincangkan oleh kaum-kaum yang ada di Malaysia ini, baik kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, yang mana kita akan menjemput tetamu-tetamu yang ada di Bernama ini dan kita berceritakan yang mana kita meraihkan kepelbagaian yang ada di Malaysia ini. Baik, tetamu kita yang pertama Alex Yang, Ketua Meja Mandarin yang memfokuskan kepada perkahwinan pasangan bukan Islam. Seterusnya Badrul Aini, wartawan Meja Arab. Fokus kita keputusan Arab Saudi tentang ibadah haji tahun 2020. Dan yang ketiga Zairina Zainuddin, wartawan Meja Ekonomi, yang mana fokus kita adalah bagaimana industri penerbangan menghadapi kesan pandemik COVID-19. Assalamualaikum, selamat sejahtera semuanya. Hi. Hi Badrul, hi Luqman, hi Zarina. Hai. Okay, hi. Nice to see you guys. Kalau kita boleh teruskan dengan perbincangan kita pada hari inilah. Cuma untuk episod kali ini, saya buka juga kepada yang lain untuk sama-sama join saya juga untuk bertanyakan soalan kepada wartawan yang ataupun anda yang bercakap pada satu-satu masa lah. Untuk permulaan ini kita bersama dengan Badrul Aini terlebih dahulu. Macam saya katakan tadi, keputusan Arab Saudi tentang ibadah haji tahun 2020, 11 Jun tempoh hari kerajaan kita telah pun memutuskan untuk menangguhkan, untuk menghantar sebenarnya, menghantar rakyat Malaysia untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ada yang lega, ada yang rasa macam okey, apa yang akan berlaku seterusnya. Masih lagi kita tanya-tanya kerana Mak Lang, Pak Long, Mak Uda semua yang sudah pun bersedia untuk menunaikan haji pada tahun ini, duka cita dimaklumkan mereka tidak dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini dan akan dibawa ke tahun hadapan. Okey, mungkin pada permulaan ini, apa yang Bad ingin kongsikan bersama dengan kita, Bad? Okey, 11 Jun yang lalu, seperti mana kita maklumkan, sekian lama kita semua menantikan pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan Arab Saudi. Namun Malaysia, kalau di Asia Tenggara ni, Malaysia adalah negara yang ke-6. Okay? Negara yang ke-6 mengumumkan untuk menangguhkan penghantaran jemaah haji dari tanah air ke Mekah dan Madinah untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Sebelum diumumkan apakah keputusan akhir pihak kerajaan Arab Saudi berhubung dengan musim haji 1441 Hijrah ini. Kemudian pada Isnin lepas 23 Jun, kerajaan Arab Saudi, Menteri Haji dan Umrah Dr. Muhammad Saleh bin Tan, dia mengumumkan bahawa musim haji 1441 ini terhad, dia masih berjalan tetapi terhad kepada warga negara Arab Saudi atau warga negara asing yang berada ketika ini di Arab Saudi. Namun kita masih menantikan sama ada warga asing yang berpeluang, seperti contohnya pelajar Malaysia, pekerja Malaysia di sana ataupun komuniti Malaysia, diaspora Malaysia yang berada di Arab Saudi ketika ini, berapakah kuota ataupun berapakah bilangan yang akan terpilih, itu kita masih menantikan pengumuman selanjutnya. Tapi kenapa macam lama sangatlah dia keputusan yang dibuat tu, kalau boleh buat kongsi dengan kita semula. Sebab ramai yang bertanya-tanya, tertunggu-tunggu. Macam saya katakan tadi, ia melibatkan banyak perkara yang nak diuruskan lah sebenarnya. Kan? Itu yang menyebabkan rakyat rasa macam gelisah, tidak senang duduk lah orang kata kan. Apa yang menyebabkan dia menjadi tertangguh tu? Lama tu? Saya pun tidak begitu pasti sama ada apakah punca sebenar, tetapi apa yang kita boleh lihat, kalau kita lihat pada ini adalah kali pertama berlaku dalam sejarah Arab Saudi moden. Sejak pembentukan negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi terpaksa untuk meneliti kesemua pilihan yang ada, sama ada menangguhkan secara sepenuhnya ataupun
uh, idea yang dicadangkan adalah mengadakan juga musim haji tetapi dengan begitu ketat bilangan kerana nak memastikan bilangan jemaah yang akan menunaikan haji pada tahun ini mengikut SOP, mengikut saranan ataupun panduan daripada WHO dan sebagainya. Sebab kerana kalau boleh dikatakan bilangan kes harian di Arab Saudi begitu tinggi. Jadi kerana sebelum ini pada Arab Saudi telah mengadakan perintah berkurung selama 2 bulan. Kemudian tidak ada aktiviti umrah dan sebagainya, tetapi apabila hujung Mei Arab Saudi mula melonggarkan sekatan itu, kes melonjak naik 3,000 setiap hari. Jadi ini mungkin menyebabkan pihak Arab Saudi perlu mengambil masa begitu lama dan begitu dalam dilema lah untuk mengumumkan. Cuma apa yang diumumkan ini mendapat sokongan daripada badan-badan dan majlis-majlis fatwa di seluruh dunia kerana mengikut SOP ataupun mengikut saranan WHO lah dalam nak mengurangkan penyebaran wabak COVID-19. Okey, atas kapasiti apa tu Bat yang menyebabkan Arab Saudi membuat keputusan yang begitu drastik ni? Ya, sebab ini melalui pembacaan saya lah. Ini adalah kali ke-41 sebenarnya Arab Saudi menangguhkan ibadah haji. Dan ia satu keputusan yang sukar untuk dibuat, tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan keputusan begitu drastik yang dilakukan pada ibadat haji tahun ni? Macam saya katakan tadi, bilangan kematian dan juga bilangan jangkitan di Arab Saudi ini melonjak naik bermula pada hujung Mei yang lepas. Selepas 2 bulan dah dikenakan sekatan untuk tidak mengerjakan umrah, untuk tidak kumpul dalam satu tempat yang dengan begitu ramai. Kerana kita tahu di Mekah itu sahaja kalau musim haji dalam 2 juta lebih orang. So memang tak akan ada istilah penjarakan sosial dan sebagainya lah. Dan kalau kita ikutkan kata tadi ikutkan sejarah, ini 40 kali sebelum ini haji ditangguhkan, tidak dibuat langsung. Itu sebelum pembentukan kerajaan negara moden Arab Saudi lah. Tapi ini adalah kali pertama Arab Saudi berdepan dengan isu ini. Kerana sebelum ini kita ada kali yang pertama sehingga ke-40 itu antaranya adalah sebabkan penyakit, wabak, tetapi dia sampai ke tahap global pandemic ataupun pandemik. Dia maksudnya mungkin melibatkan sebuah dua negara. Jadi Arab Saudi hanya ketika itu mereka hanyalah menyekat visa untuk negara tertentu saja. Isu ini adalah satu yang di luar jangkaan lah, memang tidak akan terjangka lah untuk negara mana yang perlu disekat, tapi kerana kemungkinan atau risiko itu sangat besar. Di Arab Saudi sendiri pun dah 3,000-4,000 kes sehari. Okey. Tapi tak silap saya Bat, tak silap saya, ibadah haji ataupun Mekah dan ibadah haji pada tahun ini ditutup bukan dia untuk orang luar, memang ditutup lah. Tapi kalau tak silap saya, dalam mereka orang luar yang berada di Arab Saudi boleh beribadah haji. Ya. Betul tak? Betul tak Bat? Betul. Boleh sebab itu. Ya, sila Zai. Sila. Saya nak tahu macam mana kerajaan Arab Saudi tentukan SOP jemaah haji ni. Macam bila kita dalam keadaan tawaf kan, dengan bermalam di Mina, kadang kita dekat dengan jemaah yang lain. So macam mana dia nak tentukan SOP ni terlaksana, sebab kita tak boleh nak kontrol bila dalam ramai-ramai macam itu. Dia orang ada bantu ke ODD? Pada 22 Mei insiden lepas, dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan Arab Saudi Dr. Taufik bin Abdul Aziz Al-Rabi'ah ada menyebutkan bahawa jemaah haji yang akan terpilih
untuk musim haji tahun ini dalam kalangan warga negara Saudi ataupun warga negara asing yang ketika ini berada di Arab Saudi adalah contohnya mereka yang tidak melebihi 65 tahun. Yang kedua, tidak mengidap penyakit kronik dan mereka perlu menjalani kuarantin di rumah selepas mengadakan haji. Jadi ada kemungkinan di situ pelajar Malaysia, pekerja Malaysia yang ada di sana ataupun komuniti Malaysia yang menetap di sana, kemungkinan untuk mengerjakan ibadah haji itu sangat kecil jumlah kuota yang akan diberikan, dan kita masih menantikan apakah SOP dan apakah berapakah jumlah kuota bagi setiap negara atau apa-apa pengumuman kita masih menantikan lah daripada pihak kerajaan Arab Saudi. Nah, okey. Okey, jom kita cerita pasal dari segi kuota pula, kuota jemaah haji. Okey, macam biasalah di Malaysia ni kebiasaannya dalam 24,000 kan, 25,000 kan, dan angka ini akan dibawa ke tahun hadapan, dan jemaah haji tahun hadapan 2021 akan bersama-sama dengan jemaah haji pada tahun ini. Ada tak sebarang mungkin maklum balas daripada tabung haji ke tentang perkara ni yang Bat tahu? Ya, setakat yang saya tahu, tabung haji mengatakan bahawa mereka akan mengutamakan jemaah haji yang sudah mendapat giliran pada tahun ini untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun hadapan. Dengan mengambil maksudnya ada sedikit persaingan lah dengan, kalau kita fikirkan ada sedikit persaingan dengan jemaah yang sepatutnya gilirannya pada tahun depan. Begitu juga dengan jemaah yang membuat rayuan. Membuat rayuan dan mendapat giliran pada tahun ini perlu membuat rayuan sekali lagi pada tahun depan. Jadi situasinya tu agak dilema lah, maksudnya di pihak kerajaan Arab Saudi sendiri dan di pihak tabung haji Malaysia sendiri lah. Ya betul, bukan mudah nak mengendalikan jutaan manusia yang pergi mengerjakan ibadah haji. Satu perkara yang perlu diteliti sehabis-habisnya dengan wabak pandemik COVID-19 lagi. Itu satu perkara yang membuatkan kita semua tertanya-tanya lah apakah langkah seterusnya. Di meja Mandarin, Alex, ada tak tim anda buat story seperti ini, Alex? Biasanya cerita yang mengenai Malaysia, tak kira apa topiknya, terutamanya yang akan mengganggu kepentingan rakyat Malaysia, kita katakan translation. Memang kita buat ya. Okey, kita balik pada Bat. Dari segi sektor pelancongan macam apa, Bat? Sektor perhotelan, adakah yalah, bila ramai yang pergi sana, maknanya akan menyebabkan kelumpuhan berlaku. Ada sebarang cerita tak tentang perkara tu? Ada lah, saya baca beberapa ulasan daripada beberapa portal ataupun agensi berita yang lain mengatakan bahawa sebab kita kena tahu yang Arab Saudi ini sumber pendapatan keduanya adalah daripada musim haji. Selain daripada minyak, haji adalah sumber pendapatan kewangan negara lah bagi Arab Saudi. Jadi keadaan ini pun mungkin antara faktor kenapa Arab Saudi begitu teliti, begitu mengambil kira untuk membenarkan ataupun melarang ataupun menangguhkan penghantaran semua jemaah haji daripada seluruh dunia ke Arab Saudi, kerana sumber pendapatan yang kedua adalah daripada haji, dan sekarang ni kita tahu sumber pendapatan utama adalah daripada minyak, dan harga minyak dunia ketika ni jatuh dengan begitu ketara. Jadi mungkin ini adalah penyebab kenapa mereka mengambil masa lah yang begitu lama lah, sehingga musim haji pun dalam 29 Julai ni, dan beberapa buah negara dah pun menarik diri lebih awal sebelum dikeluarkan. Okey, maknanya negara kita masih lagi jeling-jeling, pandang-pandang supaya ada sesuatu yang mungkin
orang kata miracle yang berlaku yang boleh menyebabkan berubahnya keputusan itu kan. Okey, jadi saya nak beralih ke Alex pula. Tapi satu soalan terakhir untuk Bad. Sumber-sumber yang anda perolehi tentang di meja bahasa Arab ni dari mana sebenarnya, Bad? Kalau boleh kongsikan. Daripada agensi berita, kita ada kerjasama dengan agensi-agensi berita di Timur Tengah. Okey. Di Arab Saudi sendiri. Kemudian kita juga ada agensi berita di bawah OIC. Setiap negara Malaysia ni ada agensi yang akan mengumpulkan berita-berita melibatkan kepentingan bersama lah. Contoh sekarang ni yang kalau selain daripada berita tentang COVID-19, berita tentang pujian badan-badan majlis fatwa seluruh dunia daripada mufti, majlis wakaf seluruh dunia lah sedang memuji usaha Arab Saudi lah dengan mengambil keputusan yang susah untuk agak sukar lah untuk dilaksanakan dengan kerana kita tahu macam Zai kata tadi, biasanya suasana beraksak-aksak ketika mengerjakan haji itu, sebab saya sendiri pun ada pengalaman sedikit pernah lah pada 2009. Jadi memang satu keputusan yang perlu diambil untuk lebih ramai daripada terjangkit lah dengan jangkitan COVID-19 ni. Saya fikir Bad ni memang seorang yang mahir berbahasa Arab lah. Sebab dia punya bahasa Melayu dia perlahan sikit daripada bahasa Arab. Okey, baik. Terima kasih Bad. Tapi Bad jangan ke mana-mana sebab saya jemput untuk sama-sama kita bincangkan tentang topik-topik yang dibincangkan oleh kawan-kawan yang lain. Okey, seterusnya Alex Chiang, Ketua Meja Mandarin yang akan bercakap tentang perkahwinan pasangan bukan Islam ataupun wedding ceremony for non-Muslims. Tapi sebelum tu, sedikit Alex tentang pembukaan kolam renang yang Alex ada ingin perkatakan kepada kami semua. Apa sebenarnya Alex yang dikatakan oleh Komisioner? Okey, pembukaan semula kolam renang terutamanya yang aktiviti riadah itu tidak menjadi satu isu yang besar lah sebab kesemua keputusan akan dibuat oleh management, terutamanya kondo management ataupun kerajaan negeri. Jadi itu memang sudah memberi banyak kelonggaran terhadap rakyat Malaysia ataupun semua penghuni penduduk kondo. Jadi semua tertakluk kepada kondo management ataupun kerajaan negeri sendiri. Katakan SOP yang dikeluarkan semua kena ikut, saya rasa itu memang tak jadi masalah. Sedangkan semua aktiviti riadah bukan sahaja kolam renang tapi di padang-padang ataupun di luar mana-mana sahaja. Katakanlah semua SOP dipatuhi. Jadi harap-harap semua pandai-pandailah, jangan buat apa-apa yang melanggarkan SOP, itu sahaja. Okey. Tapi itu adalah berita kedua yang menjadi bualan hangat pada komuniti ini lah. Cerita yang pertama adalah berkenaan dengan perkahwinan pasangan bukan Islam. Ni saya kira yang sedang hangat diperhatikan oleh komuniti Cina juga. 800 pasangan berdaftar ingin berkahwin daripada Mac hingga Jun tahun ini 2020. Saya kurang pasti dia punya benchmark di mana, tapi kalau tengok dari segi angka memang tinggi lah 800 tu kan. Ya, memang. Okey. Mungkin ini yang menjadi isu kepada komuniti Cina yang menyebabkan mereka berkahwin tidak dapat meneruskan niat suci itu. Apa yang Alex nak komen dalam perkara ini? Sebelum kita masuk topik ini, adakah semua kawan-kawan yang di luar sana masih ingat tak ada liputan laporan yang mengenai suami isteri yang memfailkan permohonan untuk bercerai semasa PKP? Itu satu isu yang kita rasa agak pelik sebab masa PKP semua orang duduk dalam rumah. Apa tabiat ke ataupun ada apa-apa masalah keluarga juga akan timbul. Kekerapannya akan agak tinggi sangat kan. Tapi masa itu PKP semua orang kata okey, mungkin dengan kata ada orang nak failkan penceraian. Tapi 3 bulan kemudian, masa sekarang,
kita dengar pula ada orang tergesa-gesa untuk Kahwin. nak kahwin. Okey, itu yang kita rasa satu fenomena ataupun satu situasi yang agak menarik. Bagi saya akan menarik sebab apa yang menjadi punca bagi mereka membuat keputusan untuk berdaftar untuk perkahwinan. Bagi saya ada tiga unsur. Yang pertama, bagi mereka yang sudah buat planning tahun-tahun yang lalu ataupun tahun awal ini. Jadi mereka menaruh harapan untuk berkahwin untuk tahun ini lah, sebab tahun ini agak bagus lah dalam Chinese calendar untuk tahun Cina. Terutamanya kita ada menurut Chinese calendar tahun ini kita ada lebih kurang 123 hari yang dikatakan hari ataupun tarikh sesuai untuk berkahwin. Okay, termasuk very chill, very best lah. Nak try luck, nak buat apa-apa, pilihlah tarikh yang berkenaan. Itu satu unsur. Unsur yang kedua, mungkin dalam 3 bulan yang terkurung dalam rumah, bagi mereka ada pandangan yang lebih agak luar biasa sebab mungkin ada kesunyian ke ataupun apa-apa masalah lah. Jadi untuk nak berdaftar perkahwinan itu menjadi satu pertimbangan yang dah ambil masa yang agak lama lah, 3 bulan untuk berkahwin untuk dalam tahun ini. Yang ketiga, bagi saya lah ini satu fenomena yang juga akan menarik. Sedangkan semua orang tahu bila bangsa Cina nak buat satu perkahwinan, apa yang paling shock ialah you kena spend banyak money, you kena belanjakan banyak wang. Jadi ada orang kata nak jimatkan wang. Kalau you nak kahwin masa sekarang, you tak perlulah buat apa jamuan ke ataupun you tak perlu buat apa-apa aktiviti keramaian. Jadi you kena save your cost, save your money. Itu salah satu punca juga. Tapi ini pandangan saya sahaja. Cuma kerajaan dah memberi lampu hijau untuk pendaftaran perkahwinan sejak PKP ataupun PKPB. Tapi timbul satu kekeliruan sebab setakat semalam belum terima lagi SOP dari MKN. JPN pun belum keluarkan black and white untuk langsungkan upacara perkahwinan. Jadi cuma yang semua orang tahu, upacara dibenarkan, jamuan atau acara keramaian tetap dilarang. Itu sahaja. Cuma macam mana marriage registry itu kena langsungkan upacara itu. Ini menjadi satu soalan sebab SOP dalam PKPB kalau saya tak silap, semua yang hadir upacara perkahwinan di rumah ibadat tidak boleh bersalaman. Ini menjadi satu SOP yang ditetapkan. Yang kedua, you kena pakai face mask. Yang ketiga, you kena amalkan penjagaan sosial ataupun mengambil badan. Semua tu kita kena jaga. Cuma yang lain sikit ialah bila masuk PKPP, SOP-nya tambah satu lagi. Tetamu ke ataupun orang yang dihadiri tidak boleh melebihi 20 orang tetamu. Termasuk penolong pendaftar perkahwinan. Ini memang satu kelonggaran yang agak besar bagi kami lah sebab sebelum itu PKPB cuma menghadkan 4 orang termasuk penolong pendaftar perkahwinan. Jadi agak luar biasa lah bagi kami. Cuma sekarang semua orang tergesa-gesa nak berdaftar berkahwin. Cuma SOP belum keluar, black and white belum keluar dari MKN dan juga JPN. Itu yang menjadi satu cabaran lah. Sebab ramai kena pilih tarikh ataupun kena pilih satu masa yang sesuai untuk berdaftar. Ini menjadi kebiasaan bangsa Cina. Bagi kaum Cina, saya kira kalau satu majlis perkahwinan tu akan jemput, memang ramai lah kan? Keluarga, memang ramai. Betul tak? Kan? Itu menyebabkan situasi begini bagi kaum Cina macam mana? Ada sebarang macam pantang larang ke yang mengata alamak kalau ini sekarang ni memang kita kena hold dulu kita punya majlis perkahwinan, jangan buat sekarang, kita tunggu dulu sampai satu masa yang sesuai. Macam mana, Alex? Ya, memang ada
reaksi yang berlainan sebab ada orang kata mungkin masa sekarang tidak sesuai sebab ada yang hilang kerja, ada yang belum buat persiapan yang secukupnya sebab simpanan di dalam bank pun agak kurang lah sekarang berbanding dengan dahulu. Jadi semua perancangan mungkin akan diambil kira semasa PKP dah bermula sampai tarikh ataupun waktu ataupun masa yang mereka pilih untuk berdaftar. Cuma berdaftar lain dengan membuat jamuan. Jamuan tu memang mereka nak meriahkan lagi upacara perkahwinan. Cuma dari segi ekonomi ataupun dari segi kemampuan untuk melangsungkan jamuan tu tertakluk kepada pasangan-pasangan tersebut yang ingin berkahwin lah. Kalau bagi pengusaha macam restoran ke ataupun penggiat, mereka dah lancarkan dua jalan alternatif. Maksudnya dulu you boleh buat jamuan ataupun aktiviti keramaian dalam satu malam. Satu malam mungkin you spend 3 jam ataupun 5 jam untuk makan-makan sahaja. Tapi sekarang story dah berubah. Semua orang akan perlu patuhkan SOP di mana kerajaan meminta semua pengusaha ataupun penggiat ataupun restoran punya bos-bos kena jaga bilangan orang yang hadir iaitu tahap maksimum 250 orang. Jadi satu majlis perkahwinan tak mungkin 25 meja pun dah capai tahap maksimum. Maksudnya ada yang mungkin dia akan mengundang lebih daripada 250 orang. Macam mana dia nak langsungkan dia punya majlis. Itu menjadi satu menjadi satu kepentingan untuk pengusaha untuk cadangkan adakah keperluannya untuk mengasingkan jamuan kepada 2 hari. Ini yang dilaporkan oleh local media pada hari ini. Ini memang menarik. Tapi siapakah yang akan tanggungkan kos-kos itu? Itu menjadi satu soalan. Adakah pasangan yang tanggungkan kos itu ke ataupun pengusaha? Belum tahu lagi. Dia 250 orang pada satu-satu masa lah Alex. Ya, betul. Kan bukan dalam satu hari. Tadi saya sebut 800 pasangan yang ingin mendaftarkan perkahwinan mereka daripada Mac hingga Jun tahun 2020. Ada tak pecahan-pecahan dia yang Alex boleh ceritakan kepada kami? Okey, saya cuma ambil satu contoh yang agak ketara, agak penting sebab bagi bangsa Cina, Tianho Temple ia merupakan rumah ibadat yang terkenal di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor, yang menawarkan perkhidmatan pendaftaran perkahwinan. Okey, contohnya tahun-tahun yang lepas, bilangan pasangan yang berdaftar lebih kurang 5,000 untuk setahun. Tapi untuk tahun ini, okey, untuk 3 bulan yang masuk PKP lah, bermula daripada PKP, dah 800 orang minta untuk berdaftar sebelum MCO. Maksudnya 800 pasangan itu mereka sudah booking period itu untuk berdaftar. Cuma mereka tak sedar masa itu dah masuk MCO. Ada pilihan lain lah, kena tunggu sahaja. Cuma bila masuk PKP, okey, akhir bulan 5, akhir bulan Mei, kerajaan memberi 1 minggu untuk buat pendaftaran. Bagi Tianho Temple tu sendiri sahaja mereka sempat mendaftar 100 pasangan. Maksudnya 700 pasangan kena ambil giliran lah mulai hari ini ataupun mulai esok. Itu SOP yang kena tunggu sampai JPN dan juga MKN keluar. Tapi buat masa sekarang kita belum terima lagi. Yelah, kebanyakan daripada kawan-kawan Cina saya pun memang apabila nak kahwin dia kata kena duit banyak lah bos, dia kata nak ambil gambar lagi, nak bagi jamuan lagi, itu semua yang masuk dalam kos. Kemudian tiba-tiba disarankan pula untuk buat 2 hari. Lagilah penat kan. Nak penat. Spend duit lagi kan untuk Ya memang. memberi makan kepada tamu-tamu yang hadir. Zai dengan Bad ada soalan ke nak tanyakan kepada Alex? Tak ada je.
Masa tadi ada punca ketiga kenapa berlaku peningkatan Perkhidmatan tu. perkahwinan ataupun permintaan untuk mendaftarkan perkahwinan pada musim PKP 3 bulan tu lah. Macam mana masyarakat Melayu juga kita melihat ada yang berpandangan bahawa untuk menjimatkan kos tu tidak perlu memanggil tetamu dengan begitu ramai. Kenduri kahwin tidak perlu diadakan, hanya perlu nikah lah. ya perlu ada juga yang masyarakat Melayu yang berfikiran yang sama. Maksudnya kita buat yang wajib dululah. Resepsi tu kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada lah. Betul saya setuju juga dengan perkara tersebut. Memang betul itu juga di kalangan kaum Melayu memang itu menjadi yalah bila ibu bapa nak kahwinkan anak-anak mestilah nak buat sesuatu yang besar apa semua kan. So bila dia nak menikah aja yang menyebabkan perkara ni jadi macam ada sikit potong lah. Alex, Ya. dah kahwin ke belum Alex? Bujang. Yes. Tunjuk jari tu. Jari kosong. Alex adalah pemohon yang ke-801 ke? Dipertimbangkan. Okay. Pertimbangkan. Rumah kemas bersih je Alex Okay, biasa. Okey, baik. Dan apabila dah kahwin, mestilah nak pergi honeymoon kan, nak pergi berbulan madu. Kan berbulan madu ni biasanya ada yang dalam negara, ada yang luar negara kan. Lagipun sekarang pun masa RMCO pun tak boleh ke mana-mana. Jadi ada pasangan yang mungkin dia ambil kira isu ini ataupun soal ini kena jimatkan wang. Jadi masa sekarang okey, pergi berdaftar, lepas tu mungkin planning tahun depan ataupun mungkin 3 atau 4 bulan yang kemudian baru buat jamuan. Pun ada juga. Kangkung sama lah dengan kaum Melayu Okey. Tadi sebenarnya saya nak link kepada Zairina Zainuddin sebenarnya Batuan Meja Ekonomi berkenaan dengan dah kahwin, kena nak pergi berbulan madu dan sebagainya, ada yang dalam negara, ada luar negara. So industri penerbangan sekarang ni dia memang menghadapi kesan pandemik COVID-19 lah. Kalau kita baca di data-data akhbar pun memang kebanyakan syarikat penerbangan terduduk kerugian disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini yang tidak disangka-sangka akan berlaku, yang menyebabkan banyak pekerja terpaksa dibuang kerja dan dikecilkan operasinya. Okey. Satu data yang saya dapat di sini, industri penerbangan global dijangka bakal berhadapan dengan kerugian pendapatan sehingga $113 bilion Amerika. Okey, jika COVID-19 memberikan kesan lebih meluas. Ini satu angka yang tinggi. Jadi kita nak tanyalah kepada wartawan Meja Ekonomi tentang perkara ini. Zai, kan? Ya, saya. Implikasi selain daripada kerugian yang saya sebutkan tadi ya Zai, apa lagi implikasi yang mungkin kami terlepas pandang, tak perasan kan? Anda sebagai boleh dikatakan pengamal media ekonomi, pakar. Kalau pakar ekonomi yang first, anda adalah yang kedua pakar. Jelaskan. Silakan. Semua pakar. Okey, sebelum saya pergi konteks global, saya nak sentuh konteks Malaysia dulu. Macam disebabkan kita ada disebabkan kita ada restriction on travel, kita kena duduk rumah, tak boleh pergi sana pergi sini, pendapatan sepadan, kita tak boleh pergi negara luar. Itu membuatkan permintaan kepada tiket penerbangan jatuh secara mendadak. Dan hari ini Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ada keluarkan satu data, dia kata dalam tempoh Januari sehingga Mei sahaja kita punya passenger traffic kita menjunam sebanyak 55.2%. This is so big. And boleh saya nak ingatkan balik, this is not Malaysian issue, this is global issue. Dan penurunan drastik ni dirasai oleh syarikat penerbangan not only in Malaysia but di seluruh dunia. Dan di awal bulan ni sahaja ya Luqman, sebanyak 38.8 juta tempat duduk berdaftar terpaksa dibatalkan oleh syarikat penerbangan tempatan dan juga antarabangsa. Kita translatekan 38.8 juta tu kepada ringgit Malaysia ringgit. Berapa banyak pendapatan yang terpaksa dikorbankan oleh syarikat penerbangan kita. This is it's a revenue to them. Kalau diorang tak ada revenue, how they going to rolling their business in the future? So kita boleh, bila tak ada revenue, dia akan effect kepada dia punya business going forward.
Dan dekat Malaysia alhamdulillah tak ada kes-kes yang berat seperti yang kita boleh saksikan di negara luar di mana ada beberapa syarikat yang terpaksa dideclare sebagai collapse ataupun bankrupt. Antara contoh dua syarikat penerbangan daripada South Africa, satu daripada Mauritius, Virgin Australia. This is what I can recall lah. Ada lagi beberapa yang sudah pun bankrupt, tapi di Malaysia alhamdulillah masih belum ada kes-kes sedemikian. Tapi walaupun syarikat penerbangan kita tidak terbang ke sana ke sini untuk hantar passenger, kita masih utilize our aircraft untuk kegunaan lain. Kita juga kita mengadakan misi kemanusiaan, misi membawa pulang kembali rakyat Malaysia yang tersangkut lah, yang masih terkandas di negara luar. Antara negara-negara ini adalah Uzbek, Mesir, Maldives, Nigeria, Japan, Cambodia, Thailand dan few other countries lah. And pada waktu yang sama juga kita utilize kita punya aircraft kepada segmen lain iaitu kargo. Macam kita tahu kapal terbang tu boleh angkat barang, dia ada belly dia, dia punya capacity untuk bubur barang kita boleh tukar untuk bubur kegunaan barang lain. Pada waktu yang sepanjang PKP, PKPB, MCO, MNCO semua, syarikat-syarikat penerbangan ini dapat profit lebih sedikit lah. Mereka boleh bernafas hasil daripada kargo bisnes mereka. Antaranya yang dikatakan dalam Malaysia Mas Cargo. Dia kata dia insyaAllah dia boleh dapat profit yang besar, profit lebih lah daripada penghantaran barang kargo, terutamanya medical glove. Kalau just nak share information, Malaysia adalah pengeluar henna medical glove terbesar di dunia. Satu daripada 5 glove di dunia ni dihasilkan oleh Malaysia. So kita banyak ekspor pada luar. At this situation lah, alhamdulillah there's a business yang kita boleh buat juga selain daripada passenger lah movement. Kita boleh buat kargo juga. Okey, antara Malindo Air, AirAsia, MAS dan juga syarikatnya Firefly kan, ada tak sebarang data yang boleh dikongsikan, mana yang paling terjejas, paling teruk lah sepanjang PKP? Saya tak ada data untuk Malaysia Airlines, tapi saya ada data untuk AirAsia, Firefly dan juga Malindo. In the first quarter, Firefly punya passenger drop sebanyak 35.5%, AirAsia 29.1% dan Malindo 32.7%. Peratusan yang tinggi lebih daripada 20% ni beri risiko kepada pendapatan mereka, yang di mana Mefcom kata bagi syarikat-syarikat penerbangan Malaysia, mereka ada risiko kepada pendapatan sebanyak 11.3 bilion. Banyak. 11.3 bilion. Okey, dari dalam negara kita buka sikit kita punya perbincangan secara global. Ada tak syarikat penerbangan di dunia ni yang dilaporkan, saya nak sebut pun sedih juga sebenarnya, tapi kena sebut jugalah, bankrupt, moveless akibat pandemik? Ada beberapa yang saya dah mention tadi, tapi saya tak pergi jauh lah. Saya nak cerita negara jiran kita, Thailand, Thai Airways. Dia dah declare bankrupt, di mana pada penghujung Mei dia mengalami defisit sebanyak 80 bilion baht. Di mana pada waktu sekarang ini creditors sekarang nak value dia punya aset, perlu dicairkan ataupun nak continue business tu. So diorang terpaksa tanggung kerugian, and this is pandemik ni membuatkan kerugian bukan pada airline saja. Industri pemain-pemain industri macam pembuat kapal terbang macam Boeing dengan Airbus. Boeing terpaksa buang orang, Airbus juga terpaksa ambil perberhentian secara sukarela daripada kalangan pekerja. Macam itulah, terpaksa. Semua ni dalam keadaan yang terpaksa. Tetapi bila dalam keadaan yang survival mode sekarang ni, kita banyak ada juga campur tangan pihak kerajaan dalam membantu syarikat penerbangan mereka untuk terus survive. Macam ada juga agensi daripada IATA, is a trade organisation yang mewakili beberapa syarikat penerbangan dunia. Dia meluahkan hasrat di mana pihak kerajaan perlu campur tangan, beri bantuan, tolong syarikat-syarikat penerbangan untuk survive. Sebab kalau tak ada bantuan-bantuan ni, they really hard to survive lah. Macam dari segi direct financial support ataupun loan ataupun tax relief. Daripada konteks Malaysia,
Malaysia Airlines dilaporkan bakal menerima sebanyak 5 bilion ringgit suntikan capital daripada khazanah, sebab khazanah ni adalah dia punya shareholder. Tapi walau bagaimanapun it's just a rumor di mana board of director kata dia tak akan bagi. Belum ada lagi perbincangan ke arah itu, dan juga kita punya Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul ada mengatakan pihak kerajaan tidak akan memberi sebarang bantuan ataupun bailout kepada syarikat-syarikat penerbangan. It's a fact, but the reason adalah sebab syarikat-syarikat penerbangan ini adalah syarikat-syarikat komersial. Dia menjalankan perniagaan secara swasta di mana kerajaan tidak campur tangan urusan perniagaan. So they have to find their own ways lah untuk survive in this situation. Saya suka apabila Zai terangkan tentang pendekatan yang diambil oleh MAS Mascargo lah. Dia mengubah Alternatif alternatif dan dia mengubah cara perniagaannya dengan cara menghantar barang, mengambil barang, mengantar dan sebagainya. Itu Mas lah, okay, Mascargo. Yang lain-lain ada tak sebarang info yang mungkin Zai boleh kongsikan? Apa yang mereka buat untuk mengatasi selain daripada cairkan aset dan sebagainya? Ada, itu dari Malaysia Airlines dan juga Mascargo punya strategi sewaktu pandemik ini. Macam yang saya tahu AirAsia dia ada logistik arm dia teleport. Dia also do the teleport pun buat benda yang sama juga, hantar barang ke negara-negara lain. At the same time dia orang buat bisnes yang macam AirAsia dia pelbagai, dia tidak hanya pada kargo, dia ada digital business dia ancillary yang lain. Dia orang ada jual santan, produk-produk yang kan kita makan pack food daripada dalam kapal terbang tu. Sekarang kita tak perlu daripada kapal terbang, kita boleh beli dekat luar. So dia commercialkan benda tu. At the same time itu adalah pendapatan sampingan yang orang boleh jana sepanjang PKP. Sungguh pun ya. Ya terus sila. Dan pada 10 Jun bila Perdana Menteri kata kita dah boleh travel, mana dah tak ada lagi kekangan, kita dah boleh interstate travel, dia beri reaksi positif di kalangan rakyat Malaysia. Semuanya seronok lah, boleh balik kampung yang dah lama, sebab 3 bulan kan tak balik, so mereka gembira. So benda ni buatkan kita punya syarikat penerbangan secara kreatifnya dia ramp up dia punya strategi nak tarik pelanggan-pelanggan dia orang. Macam AirAsia dia perkenalkan ada satu ni unlimited pass. 399 ringgit. Memang overwhelming demand dan yang membuatkan dia dapat extend 2 hari. Yang beli Tak adalah, tapi kalau dia dapat memang untung lah. And then at the same time dia orang buat partnership dengan hotel. Dia orang buat partnership dengan hotel-hotel di Malaysia untuk buat combo. You beli flight ticket, at the same time you dapat accommodation at the price yang package punya price tak murah. Dan bila adanya inisiatif-inisiatif macam ni membuatkan dia dapat see baliklah permintaan daripada di kalangan passenger tu mendadak. Dan 3 hari lepas dia kata AirAsia kata dia berjaya jual sebanyak 41,000 kerusi dalam 1 hari. Ini adalah is a record breaking for them lah post hibernation. Maknanya lepas 3 bulan dia punya business itu dia rekod dah 41,000 satu hari. So rakyat Malaysia tak tahu dia pergi tiket macam mana. Nampak memang dah semakin pulih dia punya trend coraknya tu kan. Tapi sebelum itu ramai cabin crew, ramai kaki tangan yang bekerja di syarikat penerbangan ini terpaksa diberhentikan. Kan? Adakah mereka ni diambil kerja semula ataupun bagaimana, Zai? Ini pendapat saya. Bila kita tengok industri semakin pulih dalam keadaan walaupun kita lihat ada yang sudah dibuang, ada yang dihentikan untuk unpaid punya, dibekukan tanpa gaji. So bila industri sudah semakin pulih, eventually industri memerlukan lebih banyak orang. So orang-orang yang dibuang ni ada kemungkinannya akan di-hiring semula ataupun kita mungkin hiring lebih banyak daripada yang kita buang. Kita tak tahu. Benda-benda tu macam it's a confidence lah kalau kita boleh, insyaAllah. Dan bila adanya vaksin, saya rasa industri penerbangan juga boleh mampu pulih seperti sedia kala. Dan boleh saya nak terangkan mod penerbangan ni adalah sebenarnya antara mod pengangkutan yang selamat.
Okey. Maksud saya adalah kualiti udara daripada dekat dalam kapal terbang tu sebenarnya kualiti dia bersih. Sebersih kualiti udara di dalam dewan bilik bedah. Sebenarnya kita boleh bedah orang dalam kapal terbang. Sebab udara kualiti udara, pengaliran udara dan juga suhu dikawal selia dalam keadaan berkala yang cepatlah. Airbus kata udara yang keluar daripada atas kompartmen yang kita bubur barang tu, udara daripada atas ke bawah. Tak ada udara daripada depan ke belakang dan tak ada udara daripada kanan kiri. So bila udara turun ke bawah, dia punya chances untuk risiko silang tu kurang dan membuatkan how to say this jangkitan, yes, mengurangkan risiko jangkitan itu sendiri. But then walaupun udara tu ditapis oleh teknologi yang canggih, kita sebagai manusia kita perlu ambil extra lah safety measures, pakailah facial mask ke, so always sanitize our hand, janganlah pergi salam sana sini, macam perlulah ada extra tu. Tapi kalau Zai berkata begitu, saya teringat satu kes yang berlaku dulu, ada penumpang yang ada demam campak tak dibenarkan untuk masuk ke dalam kapal terbang. Ingat tak? Kalau anda semua masih ingat kan? Macam ada contradict kat situ sikit Zai. Macam mana Zai nak terangkan? Mungkin time dulu tu kita masih dalam keadaan belum tahu sejauh mana kekuatan virus ni. Sekarang ni bila kita dah boleh tahu dia punya partikel kan besar. So it's now with the technology kita tahu what we can do and what we cannot do. Dulu bila dalam keadaan yang situasi macam panik dan masih belum ada scientific proven, kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan. Sebab demam campak tu, demam adalah salah satu apa orang kata faktor menentu sama ada orang ni dijangkit atau tak. Faktor suhu dalaman badan tu. Kita mengurangkan risiko. Tak nak ambil risiko lah. So tak payahlah macam tu. Dari segi saham pula macam mana? Saham industri penerbangan ni ada menunjukkan peningkatan ke sejak akhir ni? Saham terjejas. Terutama di awal waktu bila virus ni mula tersebar secara meluas di seluruh dunia, dan pada waktu kita bila kita implement PKP di mana ialah pelabur-pelabur mengharapkan pulangan yang lumayan, tetapi return yang bakal diterima kita boleh dampak di mana Asia kata mereka tidak merekodkan keuntungan dalam tempoh 3 bulan. So dalam tempoh 3 bulan tak ada keuntungan ni, macam mana dia nak bayar return kepada investor? So banyak investor pull out dia punya investment. But bila dah ada recovery and then bila Prime Minister lifted the CMCO dan memperkenalkan RMCO, kita dapat lihat adanya apa orang kata pemulihan dari segi investor punya confidence. Diorang buy back all the stocks lah because harga dah murah, so diorang beli balik lah. Untung kalau beli harga murah. Itu sebenarnya apa kata kitaran ekonomi yang ada yang menyebabkan, ada yang untung, ada yang rugi. Apapun, terima kasih banyak kepada semua tetamu kita pada hari ini. Badrul Aini, Alex Chiang dan juga Zairina Zainuddin yang mewakili meja Arab, meja Mandarin, juga meja ekonomi yang bercakap tentang pasal ibadat haji, pasal perkahwinan pasangan berislam dan juga industri penerbangan yang menghadapi kesan pandemik COVID-19. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Selama 50 minit kita punya perbincangan ini memberi sedikit sebanyaklah saya daripada tak tahu kepada tahu. Maknanya berjayalah sebenarnya apa yang kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita jumpa lagi di lain siaran. Jumpa lagi. Baik. Saya yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda pada hari ini dalam Bernama 360. Jangan lupa saksikan kami di semua platform Bernama Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.